Okay, Assalamualaikum semua. Boleh dengar tak? Saya tengah test. Okey, dah ada. Okey. Okey, terima kasih kepada yang sudi join pada malam ni. Okey, seperti biasa kita buat aktiviti bacaan Yasin, surah Al-Kahfi 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir, dan juga surah Al-Mulk 30 ayat, dan juga bacaan doa khatam Al-Quran. Okey, memandangkan ni minggu yang ke-8, kita dah buat bacaan orang kata tadarus Al-Quran secara online. Okey, dengan bimbingan kita ada juga Ustazah Muslimah. Jika ada yang tak tahu bunyi tajwid dia macam mana, tak confirm, boleh rujuk dengan Ustazah Muslimah ya. Muslihah. Muslimah pula. Muslihah. Okey. Okey, dah dengar. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, boleh dengar suara saya? Salam. Jelas kan suara saya? Jelas. Alhamdulillah, jelas. Okey, jadi Ustaz, kita punya bacaan Yasin ni, biasanya kita akan mute, semua orang partisipan akan mute, cuma Ustaz yang akan bacalah, kami akan follow ni lah, sendiri-sendiri dekat rumah lah. Okey, dan dia punya flow dia, rasanya Ustazah Mursyidah dah bagi tahu ya. Jadi mungkin saya perkenalkan diri sikit lah. Saya Master Amir Mazuki, kira dalam ni grup Shekli lah. Kami ni grup Shekli termasuk dengan Ustazah Mursyidah jugalah. Jadi kami minta pertolongan dengan Ustazah Mursyidah sebab dia ada kenalan ramai ustaz-ustaz dalam fakulti dia kan. Jadi ustaz boleh perkenalkan diri juga ustaz, supaya kami tahulah kan sikit. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar suara saya jelas, komen dekat chat tu jelas. Nak tahu dululah. Okey, alhamdulillah. Okey, so saya kenalkan diri saya sedikit. Nama saya Syed Muhammad Zainuddin. Selalunya orang panggil saya Ustaz Syed ataupun Ustaz Zai lah. Selalunya orang panggil Ustaz Zai lebih daripada Ustaz Syed. Sebab adik-beradik saya ramai lelaki, semua Syed. Susah lah kalau nak panggil Syed kan. Okey, kira dia macam Muhammad lah, kira Syed ni. Okay. Macam tu lah lebih kurang. Background saya belajar degree saya di Morocco dalam pengkhususan hadis dan Al-Quran. Kemudian saya sambung masters di UIA dalam pengkhususan tafsir, dan sekarang ni saya di final year PhD di UIA lah dalam pengkhususan tafsir. Dalam masa yang sama saya bertugas di KUIS sebagai pensyarah dalam Jabatan Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam, begitulah. Kira sama jabatan dengan Ustazah Mursyidah juga ke? Ustazah Mursyidah tu kiranya super senior lah tu.
Oh, ya ke? Saya ni baru lagi masuk. Oh, Ha. okey, kira baru bekerja sebagai Ha ha. pensyarah. Ha Ah, ha. okey. Tapi dengar tu hebat dah ambil PhD dah habis dah ya ke? Tinggal nak viva lah. Oh, baik. Akhir sekali lah kiranya. Ha ha. Ah, okey. Tanpa melengah masa lagi, kita dah 96 minit. Okey, saya serahkan kepada Ustaz untuk kita mulakan bacaan Yasin ni. Okey, kita niatkan bacaan pada malam ni untuk ahli keluarga kita, untuk dilindungilah segala musibah yang menimpa, dan jika yang telah pergi, kita doakan juga semoga pahala yang kita baca pada malam ni sampai kepada mereka juga. InsyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulakan dengan selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian kita sambung dengan, sebelum kita baca ni, kita bacakan istighfar dulu. Semoga Allah ampun dosa kita. Semoga tidak ada hijab antara amalan kita ini. Takut-takut ada perasaan-perasaan ataupun sifat-sifat buruk ini, kita minta ampun dulu dengan Allah. Moga apa yang kita baca ini sampai kepada Allah dan Allah makbul segala hajat kita insya-Allah. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Okey, seterusnya kita ke surah Al-Kahfi, 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Silakan. Bismillah. Okey. Surah Al-Kahfi muka surat 293 dekat mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Okey. Kalau ikutkan sunnahnya Nabi ambil daripada ayat 101 tu sampailah ke habis. Kalau kita tengok cerita dia start dekat ayat 99 tu. So kita start kat 99 lah. Cerita dia best dekat ayat 99 tu. So kita mula dari situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a.
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Okey, selesai untuk surah Al-Kahfi. Seterusnya kita ke surah Al-Mulk. Okey, surah Al-Mulk dekat mushaf kita muka surat 562. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Allahul Azim. Okey, seterusnya kita pendengarkan bacaan doa khatam Quran daripada Ustaz Said. Dipersilakan Ustaz. Okey, Kami just ada tangan je kan? Amin kan? kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmati dan sayangilah mereka, ya Allah, seperti mana mereka menyayangi dan menjaga kami sejak kami kecil hinggalah ke hari ini, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah hidup kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam panduan kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini cahaya memandu kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini huda petunjuk bagi kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini rahmat belas ihsan darimu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah ingatkan kami, ya Allah, bila kami lupa membacanya, ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kami, ya Allah, bila kami jahil tentang isi kandungannya, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan, ya Allah, untuk membacanya, ya Allah. Walaupun di tengah malam waktu orang lain sedang tidur, ya Allah. Walaupun di tengah siang panas terik ketika kami penat bekerja, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini bagi kami peguam bela di hari akhirat, ya Allah, yang menjaga kami dan menyelamatkan kami dari azab api neraka, ya Allah. Jauhkanlah Al-Quran ini dan jadikanlah Al-Quran ini bukan sebagai pendakwa, ya Allah, yang akan mendakwa kami di hari akhirat nanti kerana tidak menjaganya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, selesai sudah untuk bacaan kita pada malam ni. Kita ada sedikit tazkirah malam ni dengan tajuk dia 6 tips mendapat takwa melalui dari Al-Quran. Okey, disilakan Ustaz. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, Master Amir, betul eh? Okey, yang saya hormati Ustazah Mursyidah yang menjemput saya untuk memberi pengisian dan mengetuai majlis yang kita buat pada malam ini. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut tidak berkumpul sesuatu manusia itu melainkan mereka ini mempelajari Al-Quran, bertadarus dan memahami isi dalamnya, melainkan Allah akan turunkan 3 perkara. Yang pertama, Nabi sebut Allah akan turunkan as-sakinah. Allah akan turunkan as-sakinah. As-sakinah ni apa dia? As-sakinah ini adalah ketenangan kepada orang yang berada di dalam majlis itu. Ini kelebihan duduk dalam majlis ilmu, majlis membaca Al-Quran, memahami isinya dan juga bertadarus sesama kita. Ini kelebihan dia. Allah turunkan yang pertama as-sakinah. Yang kedua, Allah turunkan apa? Nabi sebut wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka ini dilimpahkan rahmat dengan sebanyak-banyaknya. Orang yang hadir majlis ilmu, belajar Al-Quran, bertadarus, memahami isi dalamnya, Allah datangkan benefit yang kedua. Mereka ini dilimpahkan rahmat. Allah bukan turunkan rahmat, Allah limpahkan rahmat. Bayangkan Nabi sebut perkataan ghasyiyatuhumur rahmah. Ghasyiyat ini maksudnya limpah.
Bukan setakat tuang dalam jawab, bukan tuang lancawan, tapi tuang sampai melimpah. Ini hebatnya. Nabi guna perkataan limpah itu. Nak mengatakan banyaknya rahmat orang duduk dalam majlis ilmu. Dan yang ketiga, Nabi sebut mereka ini orang yang belajar dalam majlis ilmu, duduk belajar Al-Quran, Allah akan sebut-sebut nama dia di sisi penduduk langit. Ini hebat. Allah akan sebut-sebut nama dia. Di penduduk langit ini rindu kepada penduduk bumi yang suka buat baik. Maka Allah sebut-sebut nama dia. Allah sebut, nak tahu tak si fulan bin si fulan, si fulanah binti si fulanah ini, dia ni baik betul dia ni. Dia buat begini-begini pada waktu ini. Dia ini solat, dia ini baca Quran, dia ini belajar ilmu aku, dia ni banyak buat kerja baik. Allah sebut nama. Apa jadi? Penduduk langit tak sabar-sabar nak jumpa. Sebab itulah Nabi SAW dirindui penduduk langit. Penduduk langit duk tunggu-tunggu bila Muhammad SAW datang. Sebab inilah. Sebab nama dia banyak kali Allah sebut. Punyalah banyaknya sehingga kan orang tak sabar-sabar nak jumpa Muhammad SAW. Begitulah keadaan kita bila kita ni banyak menghadiri majlis ilmu, memahami Al-Quran dan bertadarus. Hari ini kita nak tengok secara ringkas sajalah. Apakah 6 tips ataupun 6 cara untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak cerita pasal tips dia, kita nak faham dulu. Takwa ni apa dia? Kalau yang lelaki kita selalu dengar khutbah Jumaat. Benda pertama sekali, ittaqullah. Selalunya kalau ittaqullah adalah alam yang pertama untuk tidur. Ittaqullah, tidur dulu. Itu bel yang pertama. Ittaqullah, tidur. Dan yang terakhir tu, ittaqullah. Itu bel bangun pula. Itu adalah. Kita ni kadang-kadang penat ke, wallahu alam. Kadang-kadang boleh jadi juga. Tapi ittaqullah, apa yang dimaksudkan dengan takwa ini? Takwa ini disebut dalam banyak kitab bermaksud dia ini bukan takut pada Allah, tapi gerun pada Allah. Ini beza. Takut ini kita takut sampai kita tak nak buat apa-apa. Tapi takwa ini adalah gerun kepada Allah. Kita ni gerun ataupun kita ini rasa diri kita ini kecil kalau kita tengok ada raja depan kita. Kalau kita ni duduk dekat sini, tiba-tiba raja lalu, kita akan rasa kecil. Walaupun tak buat apa-apa, tapi kita ni rasa kecil. Sebab tu raja rasanya. Dia tiba rasa macam nak bangun, nak duduk tak serba salah, nak berdiri serba salah. Kita rasa gerun sebab raja datang. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita ittaqullah, takwa kepada Allah. Takwa ini akan menyebabkan manusia ini ingat Allah sama ada diingatkan oleh orang lain ataupun tidak diingatkan oleh orang lain. Problemnya sekarang ni, kenapa perlunya diingatkan banyak kali? Sebab dalam Quran banyak sebut, ya ayyuhan nasu taqullah, wahai orang yang beriman, wahai manusia, takutlah kepada Allah. Wahai orang beriman, takut kepada Allah. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Banyak sangat takwa. Kenapa? Sebab manusia ni kadang-kadang, kita ni kadang-kadang, bila lama duduk dekat atas muka bumi ni, kita rasa kita besar pula. Ni standard manusia ni. Siapa pun makhluk itu, namanya siapa pun, bila dia duduk lama atas muka bumi ni, bila tak diingatkan, dia rasa dia besar. Takwa ini adalah satu ilmu, satu benda yang Allah nak ingatkan, kamu ni kecil, aku ni maha besar. Aku cipta kamu, aku yang beri kamu rezeki, aku berikan kamu semua. Kalau bukan kerana Allah beri kamu semua benda ni, kamu tak ada apa. Ini hebatnya Allah nak beritahu kepada kita, taqullah. Bila adanya takwa, raja yang mempunyai kekuasaan seluruh dunia pun akan jadi raja yang adil. Bila adanya takwa, pengemis yang tidak ada rezeki, yang tidak ada sedikit pun harta, tidak akan mencuri kerana takut Allah. Kerana takwanya pada Allah. Kerana apa? Kerana Allah telah ajarkan, implement dalam kepala dia bahawa Allah ada di mana-mana. Allah sentiasa bersama dia. Allah sebut dalam Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu ada. Maksudnya apa? Di mana sahaja kita pergi, kita tahu Allah sedang perhati kita. Tak nampak pun, Allah hantar malaikat 2 kiri kanan. Cuma kita tak perasan. Ini tahap kita ni tak perasan ataupun perasan,
Kalau kita nak kata takwa ni kita ada tak? Kita ingat tak setiap kali kita buat baik atau buat jahat, kita ingat tak ada malaikat duduk kiri kanan kita? Kalau masa tengah buat jahat tu tak ingat, itu takwanya tu kita boleh faham diri kita sendiri. Buat jahat pun kita boleh tak ingat ada malaikat duduk, malu kita kat malaikat duduk tulis-tulis amal kita, tapi kita boleh terlupa malaikat tu. Ini maksudnya kita sedang berada dalam keadaan takwa kita rendah. Takwa ini boleh jadi tiba-tiba tinggi, boleh jadi tiba-tiba rendah. So benda ini yang Allah selalu ulang. Allah sebut apa? Bertakwalah kepada Allah. Apa yang kita nak tahu hari ini, apakah cara untuk dapat takwa Allah ini? Cara untuk kita sentiasa dapat takwa Allah ini, dan macam mana kita nak sentiasa bertakwa kepada Allah. Kita rasa gerun dengan Tuhan, dan kita sentiasa rasa diri kita hamba walau setinggi mana kita terbang, walau sejauh mana kita berlayar, dan walau sedekat mana kita tersadai. Ini yang kita nak tahu. So, kita tengok dekat mana? Kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 133 sehinggalah ayat 136. Siapa yang ada Quran boleh tengok sama-sama. Surah Ali Imran ayat 133 sehingga ayat 136. So ini surah Ali Imran. Allah sebut, saya baca sikit sekali lalu. Allah sebut dalam surah Ali Imran ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Surah Ali Imran ayat 133 hingga ayat 136. Allah sebut yang pertama, wasari'u, berkejar-kejarlah kamu. Speed, ataupun Allah sebut apa? Hasten, cepat. Allah suruh cepat. Pergi cepat. Wasari'u, pergi mana ni? Ila maghfiratin min rabbikum, mendapatkan maghfirah, mendapatkan keampunan Allah. Dan dengan keampunan ini bila kita dapat, kita akan dapat ganjaran kedua. Bukan sahaja dapat ampun Tuhan, kita dapat wajannah dan syurga. Arduhas samawati wal ard. Syurga itu luasnya untuk kamu seperti luasnya langit dan bumi. Luas betul syurga untuk orang yang mengejar keampunan Allah. Hebat Allah bagi kita. Dan Allah sebut apa? U'iddat lil muttaqin. Syurga ini Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Daripada sini kita faham, orang yang bertakwa adalah orang yang mengejar keampunan Allah. Orang yang bertakwa, ciri-ciri dia yang pertama, mesti dia kejar keampunan Allah. Orang bertakwa, dia tak kejar orang. Dia kejar keampunan Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini yang benda pertama sekali. Apakah kerja ataupun apakah benda ataupun apakah untuk mendapat takwa ni? Allah sebut orang yang bertakwa. Allah sebut u'iddat lil muttaqin. Syurga ini disediakan untuk orang bertakwa. Allah explain siapakah dia orang bertakwa. Ayat seterusnya, alladzina, iaitu. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak cerita tentang sesuatu, mesti Allah akan explain siapa dia. Siapa dia? Contoh, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang muttaqin, bertakwa. Apakah ciri orang bertakwa? Alladzina yu'minuna. Nampak? Itu cara dia. Bila Allah sebut saja, siapakah dia ni? Dia ini sebenarnya orang yang beriman. Alladzina. Begini juga dekat dalam surah ini Allah sebut, apakah ciri orang yang bertakwa? Yang pertama, untuk jadi orang bertakwa ini, yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
Mereka ini suka memberikan sedekah, menginfakkan harta di jalan Allah fis-sarra'i wad-dharra'i. Menginfakkan harta ini semua orang boleh buat. Tetapi yang mahalnya orang bertakwa dia menginfakkan harta fis-sarra'i wad-dharra'i, pada waktu senangnya dan pada waktu susahnya. Ini mahal orang bertakwa ni. Orang lain dia infak harta bila ada duit infaklah. Tak ada duit takkan aku nak bagi orang. Aku makan tak lepas. Tak. Orang bertakwa ada duit ataupun tak ada duit, itu rutin dia. Mesti dia infak di jalan Allah. Tak kira lah. Mesti dia infak juga di jalan Allah. Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ini kelebihan ataupun apa yang dibuat oleh orang-orang yang bertakwa, memberikan ataupun menginfakkan harta pada waktu susah dan pada waktu senang. Ada orang waktu susah senang dia menderma, tetapi tak semestinya waktu senang dia menderma. Ini bahaya. Ada orang waktu susah, waktu itulah dia paling senang sekali nak derma. Sebab dia rasa susah. Dia tengok orang susah, ya Allah susahnya, saya rasa susah tu, dia bagi orang. Bila dia senang, dia susah nak derma. Sebab apa? Sebab waktu tu dia dekat atas. Itulah ciri orang bertakwa, walaupun senang ingat Tuhan, walaupun susah ingat Tuhan. Ini ciri orang bertakwa yang Allah nak beritahu kepada kita. Sebab takut kita sesat. Kadang-kadang bila kita ni dah gembira sikit, harta dah banyak sikit, kadang-kadang kita lupa. Ada orang susah kita sindir. Ada orang susah kita cakap, dia ni tak nak kerja ke? Takkan tak nak cari kerja? Kita sindir pula. Padahal dulu kita susah. Tak ada siapa sindir kita. Begitu keadaan manusia ni kadang-kadang. Kita ni semua macam tu lah. Dan itu ciri pertama. Menginfakkan harta di jalan Allah, sama ada susah ataupun senang. Waktu susah ke waktu senang, dia konsisten. Key dia adalah konsisten. Sebut sama-sama, konsisten. So, orang yang bertakwa, dia punya kerja dia konsisten. Macam kita jugalah. Kalau kita nak berniaga, kita buat sale, kalau tak konsisten, tak buat marketing konsisten, memang orang pun tak tahu kita macam mana. Orang pun tak nampak kita ni buat kerja apa. Dia marketing ni kan is to be seen. Kita kena dilihat. Kalau tak nampak, orang tak tahu. Sama juga. Kalau kita tak buat secara konsisten, macam mana kita nak jadikan dia rutin? Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri yang kedua ataupun tips yang kedua nak jadi orang bertakwa, ini yang paling penting. Ini yang susah sikit kita nak jaga. Even saya pun berusaha sehinggalah ke hari ini. Iaitu wal kaziminal ghaiz. Orang bertakwa adalah orang yang menahan kemarahannya. Ini susah. Ini susah ni. Ini memang susah. Menahan kemarahannya. Orang bertakwa adalah orang yang sangat-sangat menahan kemarahan dia. Adakah dia tak marah? Marah. Sebab itu Allah guna perkataan kaziminal ghaiz. Menahan kemarahannya. Bukan tak marah, tetapi menahan kemarahannya. Kena faham, fitrah manusia marah. Kalau tak marah, malaikat. Malaikat tak marah. Malaikat lantak kita nak jadi apa, kita jadilah. Tapi manusia sifat fitrahnya marah. Tapi Allah sebut orang bertakwa, dia ini menahan marahnya. Nabi SAW pun marah. Ada beberapa peristiwa Nabi SAW menahan marahnya sehingga mukanya kemerahan, menahan marah. Apa buktinya? Itulah nak mengatakan Nabi pun marah. Tapi Nabi tahan marah. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa tahan marahnya. Ini orang bertakwa tahan marah. Sama macam kita jugalah. Bila nak marah tu kena cepat-cepat tahan diri kita ni. Walaupun apa jadi tahan. Balik rumah, buka pintu tengok rumah dah macam Legoland. Kita tak tahu. Buka-buka, wah ini Legoland ke rumah aku? Waktu tu kita kena tahan marah ke kita kena lepaskan. Benda ni kita kena tahulah. Orang bertakwa menahan marahnya. Adakah dia tak marah? Marah. Tapi dia tahan marahnya. Ada orang tahan marah tak nampak di muka. Ada orang tahan marah nampak di muka. Tak kisahlah nampak ke tak nampak. Yang penting tahan. Itu point dia. Kalau tahan marah jangan nampak di muka. Tak kisah. Nampak atau tak nampak tak kisah. Yang penting jangan marah. Yang penting tahan marah tu. Nabi SAW bersabda dalam hadis. Nabi sebut kat kawan. La taghdab.
faraddada miraran. Nabi sebut kat kawan dia, Nabi tepuk dada. Sabar. Jangan marah. Nabi sebut sampai berulang, Nabi sebut sampai tepuk dada. Sabar. Nabi kata jangan marah. Nak mengatakan marah tu ada, tapi jangan keluarkan. Sebab bila kita marah dan kita luahkan, banyak benda yang tak sepatutnya jadi. So benda itu yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar orang bertakwa tidak marah. Yang ketiga, apa yang orang bertakwa buat? Yang kedua, tahan marah. Yang ketiga, afina anin nas. Ini orang bertakwa. Tadi dah tahan marah. Ada orang tahan marah, betul dah. Tapi dengki pula lepas tu, dendam dalam hati. Saya tahan marah saya, Ustaz. Saya tahan marah saya. Siap dia nanti saya balas. Sudah. Tak jadilah. Tak jadi. Tahan marah. Kena ke poin yang ketiga. Afina anin nas. Memaafkan manusia. Orang bertakwa memaafkan manusia. Orang bertakwa sentiasa memaafkan manusia. Walaupun susah, walaupun berat, tetapi orang bertakwa akan maafkan manusia. Sebab apa? Sebab bila dia maafkan manusia, dia akan lebih lapang. Benda ni yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi SAW lah yang akan sentiasa memaafkan manusia walaupun apa pun manusia buat. Yang keempat, tadi yang pertama, berinfak di jalan Allah susah ataupun senang. Yang kedua, tahan marah. Yang ketiga, memaafkan manusia. Yang keempat, apa dia? Allah sebut walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa bila dia ni buat dosa, bila dia ni buat perkara keji ataupun dia zalimi diri dia, maksudnya dia buat dosa lah. Benda pertama dia buat bila dia ni buat dosa, dzakarullah, dia ingat Tuhan dia. Dia ingat Tuhan dulu. Dia tak ingat benda lain. Dia ingat ya Allah, maaf ya Allah. Astaghfirullah ya Allah, dah tersalah. Benda tu pertama sekali. Benda ni pertama sekali. Sebab apa? Sebab benda inilah menjadi rutin lisan orang-orang yang bertakwa. Ada orang dia marah, dia habis maki hamun semua dah. Anak dah terbaring sana satu, terbaring sini satu. Dah kena dia punya fire api tu kan. Dah terbaring sana, terbaring sini. Suami dah terbalik kat dapur, semua dah habis dah ni. Lepas tu baru ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Tak apa. Sebab apa? Sebab manusia memang selalu tersilap kata, tersalah bicara, itu biasa. Tapi zakarullah, ingat Allah. Akhirnya ingat Allah. Itu nombor 4. Nombor 5, fastaghfaru lidzunubihim. Bukan sahaja ingat Allah, mengaku kita silap. Minta ampun dengan Allah. Ini paling penting. Kalau setakat ya Allah, tapi kita cakap, tapi sebenarnya betul apa saya buat tu? Susah lah macam itu, tak habislah ceritanya. Tapi kita kena fastaghfaru lidzunubihim. Mohon ampun dengan Allah dengan dosa yang kita buat. Dan yang terakhir, Allah sebut apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Orang bertakwa bila dia buat dosa, dia takkan ulangi apa yang dia buat itu lagi. Ini orang bertakwa. Dia bila dia taubat, bila dia mohon ampun dengan Allah, dia akan sedaya upaya dia takkan ulang benda yang sama. Itulah takwa yang tinggi. So kalau kita hari ini cuba untuk sedaya upaya menjadi orang bertakwa, kita ingatlah ada 6 tips ataupun 6 indikator ini untuk orang bertakwa ini. Tak dapat buat semua, buat satu. Apa yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tengok, susah saja semua ni Ustaz. Semua bukan ciri-ciri saya. Susahlah macam tu. Semua kalau bukan ciri-ciri kita, susahlah kita. So kita kena cuba sedaya upaya. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kita buat satu pun jadilah. At least kita usaha. Yang penting di hari akhirat yang Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan adalah usahanya, bukan resultnya. Yang Allah tanya adalah usaha kamu, tetapi bukan natijah kamu. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tanya apakah result kepada kita punya usaha. Nabi Nuh alaihi salam kalau ditanya Allah tentang result, masuk neraka Nabi Nuh. Sebab apa? Dia berdakwah 950 tahun, tetapi yang beriman sikit dengan dia kurang 80 orang. Dan yang lebih sedih lagi, anaknya tidak beriman. Anak dan isteri.
Anak dia kufur. Disebut dalam Quran, dia cerita nampak banjir besar dah berlaku, anak dia terkapai-kapai. Dia panggil anak dia, ya bunayyarkam ma'ana. Anak, meh naik dengan saya meh. Anak dia kata, minta maaf ayah. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, saya nak pergi gunung sana selamatkan saya. Apa Nabi Nuh cakap? Qala la asimal yaum. Hari ini tidak ada keselamatan lagi. Tapi akhirnya anak dia mati. Maka Allah tak tanya kepada kesan, Allah tak tanya kepada result, tapi Allah tanya usaha. Berapa banyak usaha yang telah dibuat? Nabi Ibrahim usaha banyak. Nabi Lut usaha banyak. Banyak nabi yang umatnya mati, tetapi yang Allah tanya adalah usaha. Sama juga macam kita, bila kita nak buat apa-apa, kita ingatlah usaha itulah yang Allah tanya. Apa yang kita buat, bukan apa yang jadi lepas itu. Itu bukan tugas kita. Sebab itu Nabi SAW, dia sedih bila pakcik dia tak masuk Islam. Bila Abu Talib tak masuk Islam dan Abu Talib meninggal, dia sedih. Allah beritahu, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad SAW, kamu bukanlah tugas kamu memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Tetapi Allah yang meletakkan hidayah kepada manusia. Itu adalah bukti bahawa manusia tugasnya bukan menyebabkan manusia berubah. Yang merubahkan manusia hanyalah Tuhan. Tetapi kita ini berusaha menunjukkan jalan. So apa pun yang tuan-tuan, puan-puan di hadapan saya tengah buat sekarang ini, ingatlah apa yang kita buat itu adalah berusaha sahaja. Pada akhirnya kita bertawakal kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah balasan segala usaha kita. Semoga Allah pandang dia dengan pandangan yang tinggi dan menyebabkan usaha itu walaupun kecil tetapi besar di sisi Allah. Usaha itu di mata kita kecil tapi besar di sisi Allah. Sebab itu Allah sangat pentingkan tentang kualiti daripada kuantiti. Banyak sangat benda dalam hadis Nabi sebut benda tu kecil tapi dapat pahala. Nabi sebut al-iman ada 70 cabang. Iman ada 70 cabang. A'laha, paling tinggi, kalimah la ilaha illallah. Yang paling tinggi kalimah la ilaha illallah. Yang paling rendah iman adalah mengalihkan barang yang menyakitkan di atas jalan. Itu pun iman juga, pahala juga. Disebut dalam hadis yang lain, Nabi sebut tolong orang angkat barang, pahala, dapat pahala sedekah. Berjalan pergi masjid, pahala sedekah. Mengangkat barang daripada tengah jalan yang menyakitkan, sedekah. Sampai macam tu sekali. So, ingatlah usaha itu adalah tugas kita, tetapi result itu bukan tugas kita. Yang kita usaha itulah yang Allah pandang. Dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, saya telajak 4 minit. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya daripada surah Ali Imran ayat 133 hingga ayat 136, iaitu tentang terputus. Kita cuba menjara semua sedang sekalipun. Aku lu matasmaun wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya terima kasih kepada Ustazah Mursyidah dan tim Syekli yang menjemput saya untuk memberi perkongsian hari ini. Semoga adalah pahala kita sama-sama daripada aktiviti yang kita buat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian pada malam ni. Jadi Ustaz ambil tafsir daripada surah Al-Imran tadi untuk kita huraikanlah 6 ciri-ciri cara untuk kita menjadi salah seorang orang yang bertakwa lah. Kan, saya cuba ulang balik lah. Okay, orang yang bertakwa ni adalah orang yang suka bersedekah di waktu dia senang dan juga susah. Erti kata dia kena konsisten. Kan,
Orang kata dia kalau sehari dia RM1, setiap hari dia buat RM1 berbanding dengan 1 bulan sekali dia bayar. Dia sedekah. Macam itulah kot maksudnya kan. Dan yang kedua, orang yang bertakwa juga adalah orang yang menahan marahnya. Kan, menahan marahnya tidak kira apa yang berlaku, dia dapat menahan marahnya. Dan yang ketiga, bila dia dah tahan marah, dia tak ada simpan dendam. Kan, maksudnya dia tak ada sifat memaafkan lah. Kan, maksudnya dia tahan marah, tapi dia still dalam hati dia, dia tak boleh memaafkan orang tu. Jadi kalau untuk menjadi orang yang bertakwa, menahan marah dan memaafkan orang tersebut lah. Kan, dan yang keempat, kalau saya tak silap, mengaku kesilapan dia. Apa maksudnya? Dia bertaubat ya Ustaz. Kan? Bertaubat. Dia bila dia bertaubat, maksudnya tadi dia dah marah-marah semua, dan dia mengakui, dia kata ya Allah, aku tersilap, kan. Lepas tu seterusnya dia bertaubat, tak mengulangilah perkara yang dilakukan yang tadi, kan. Dan yang paling tinggi itu yang takwa paling tinggi lah, kira taubat nasuha lah, dia tak buat lagi lah benda yang terjadi tu. InsyaAllah. Okay, itulah yang saya dapat, poin-poin yang saya dapat. Dan nanti insyaAllah kita ada rezeki lagi, boleh kita jemput Ustaz lagi dengan bantuan Ustazah Musyidah jugalah. Okay. Ada dah tulis dah tu. Dah tulis kat nota dah tu. Ada kat chat. Bagus lah. Ingat Allah bila tu buat dosa. Ya, nombor 4 tu. Saya terlepas dari satu. Mengaku silap dan bertaubat, tak ulangi kesilapan yang lalu. Okay, inilah 6 ciri-ciri untuk orang yang bertakwa. Okay. Terima kasih juga kepada yang sudi hadir pada malam ni. 1 jam ni penuh dengan perkongsian. InsyaAllah moga-moga kita mendapat manfaat daripada majlis ilmu ni dan dapat pahala insyaAllah. Semoga kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Dan yang penting sekali macam saya cakap tadi, kita konsisten lah baca. Walaupun orang baca Quran tu 1 muka 1 hari pun, at least kita teruskan sampai bila-bila. Okay, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okay, insyaAllah nanti jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih juga pada yang hadir. Walaupun waktu cuti kan, tengah cuti pun masih luangkan masa. InsyaAllah kita jumpa lagi.